Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi di dalam channel Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Perihal rapatnya angka 7 di dalam kehidupan kita sehari-hari memang sukar untuk dinafikan. Sejak dahulu lagi kita ada mendengar perkataan atau sebutan seperti 7 gunung, 7 lautan, 7 petala langit, 7 petala bumi. Pada kali ini saya ingin memperlihatkan kaitan serasi antara 7 ini di dalam beberapa aspek geologi, terutama sekali tentang planet bumi yang kita huni bersama. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada anda untuk like dan share video ini. Seterusnya, subscribe dengan menekan butang subscribe pada video ini. Dengan itu, anda tidak akan ketinggalan terhadap video-video yang bakal menyusul selepas ini. Terima kasih. Mari kita lihat bumi dan kita lihat benua sebagai satu daripada komponen bumi kita. Kita tahu benua atau tanah daratan membentuk 29% daripada keseluruhan kawasan di atas permukaan bumi. Saya tarik perhatian kepada catatan di sini. This is the 7th continent of the earth ataupun 7 benua di atas permukaan bumi, memperlihatkan keluasannya di dalam juta kilometer persegi, dan saya catatkan juga bilangan penduduk atau populasi di atas setiap benua. Sudah menjadi kebiasaan orang menyebut 7 benua itu sebagai berikut: benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropah, dan Australia. Jadi 7 benua di atas permukaan bumi. Beberapa fakta yang menarik di sini ialah bahawa hampir separuh daripada tanah daratan sebenarnya disumbangkan oleh benua Asia. Dan kita lihat Australia merupakan benua yang paling kecil, menyumbang sekitar 8% daripada keseluruhan kawasan. Satu fakta menarik lagi ialah bahawa tidak terdapat satu kaitan yang jelas antara keluasan benua atau saiz benua dengan jumlah penduduk. Mungkin Asia betul, di mana 70% daripada populasi dunia menduduki benua Asia. Tetapi ada tempat-tempat lain, misalnya Antartika yang hampir tidak dihuni, di mana pada satu masa cuma terdapat 1,000 hingga 4,000 orang atau manusia saja di benua Antartika. Begitu juga dengan Eropah yang nampaknya agak kecil, merupakan benua yang ke-6 terbesar, mempunyai penduduk yang agak ramai juga. Jadi tidak ada kaitan yang jelas antara keluasan
atau saiz daripada sesuatu benua itu dengan populasi di situ. Jadi orang sering menyebut sebagai 7 continent ataupun 7 benua. Satu aspek lagi dalam geologi dan dalam bumi kita yang melibatkan 7 ini ialah kawasan pergunungan diikuti dengan puncak-puncak tertinggi. Jadi pada umumnya benua yang besar-besar mempunyai kawasan pergunungan yang besar juga dan mempunyai puncak yang tertinggi. Saya tarik perhatian semula kepada rajah kedua ini. Ini saya rujuk sebagai the 7 mountains ataupun 7 gunung atau 7 pergunungan di dalam dunia kita. Di bahagian bawah ini saya tunjukkan 7 benua, iaitu Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Eropah, Antartika, dan Australia yang disusun demikian rupa. Saya perlihatkan ketinggian puncak daripada pergunungan bagi tiap-tiap satu benua tersebut. Jadi elevation atau ketinggian ini dalam 1000 meter. Seperti yang kita tahu, puncak tertinggi di Asia, di negeri Nepal, malah untuk seluruh dunia ialah Everest, Mount Everest, pada ketinggian 8,485 meter. Kemudian diikuti dengan puncak-puncak yang lebih rendah, mewakili benua-benua yang lain. Misalnya, Amerika Selatan di Argentina, Aconcagua, puncaknya cuma 6,960 meter. Turun lagi, Amerika Utara di Alaska, puncak yang bernama Denali, cuma 6,190 meter. Di Afrika, di negeri Tanzania, kita melihat ada puncak yang tinggi iaitu Kilimanjaro, 5,895 meter. Seterusnya di Eropah, Rusia, Eropah Timur, di Elbrus, setinggi 5,642 meter. Di Antartika, satu puncak di Winston 4892, dan akhirnya di Australia kita mempunyai satu puncak di New South Wales setinggi 2228 meter. Yang menarik di sini ialah bahawa semakin besar saiz benua, pergunungannya semakin besar dan semakin tinggi, seperti yang ditunjukkan di sini. Ini Asia, benua yang terbesar, Australia, benua yang terkecil. Terdapat satu kaitan negatif antara mereka. Jadi semakin kecil saiz benua, puncak dan pergunungannya semakin rendah. Jadi ini satu kaitan yang menarik bagi the 7 mountains of the world, ataupun 7 pergunungan di atas permukaan bumi. Seterusnya kita lihat ocean ataupun lautan. Kita tahu 71% daripada permukaan bumi ini dibentuk oleh lautan ataupun jasad air. Dan kita juga boleh melihat ada 7 lautan yang terbesar di atas permukaan bumi ini, the 7 ocean.
Saya tarik perhatian lagi kepada raja ini. The Seven Ocean ataupun 7 lautan dunia sekarang sudah menjadi satu kebiasaan untuk merujuk 7 lautan dunia itu sebagai berikut. Lautan Pasifik Utara, Lautan Pasifik Selatan, Lautan Atlantik Utara, Lautan Atlantik Selatan, Laut Hindi, Indian Ocean, Antartik, dan Arktik. Dari segi keluasan, kalau dipadukan dua lautan Pasifik ini, utara dan selatan, dia mengambil hampir separuh daripada keluasan lautan dunia, 46%. Ini ialah keluasan kawasan dalam juta kilometer persegi. Kedua diambil oleh paduan antara Atlantik Utara dan Atlantik Selatan, sekitar hampir suku daripada keluasan laut dunia, diikuti seterusnya oleh Lautan Hindi, Antartik dan Arktik di situ. Jadi ini pun satu perkataan 7 lagi muncul, iaitu The Seven Ocean. Kita tahu yang lebih kecil daripada lautan itu adalah laut ataupun sea, dicontohi oleh Lautan Cina Selatan. Pun kita boleh mendapat 7 laut di atas permukaan bumi ini yang disebut sebagai The Seven Sea. Demikianlah 7. Dan ada lagi beberapa yang menarik tentang 7 dalam geologi ini. Saya huraikan secara ringkas saja sekali lalu. Misalnya disebut sebagai 7 petala atau lapisan bumi. Kalau kita bergerak daripada permukaan bumi sehingga ke inti bumi pada 6,371 km, kita mendapat 7 lapisan seperti berikut. Kerak bumi atau crust, litosfera, astenosfera, mantle atas, upper mantle, mantle bawah, lower mantle, crust bahagian luar, outer core, dan crust bahagian dalam, inner core. Kalau kita melihat ke atas pula daripada permukaan bumi, kita juga mendapat 7 lapisan, iaitu hingga ke langit, dari 0 hingga ke 400 km lebih, iaitu troposfera, stratosfera, ozon, mesosfera, termosfera, ionosfera dan ekosfera. Jadi masih ada 7 lapisan di bawah permukaan bumi dan 7 lapisan di atas permukaan bumi. Saya rasa itu saja yang ingin saya kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk share dan like video ini dan subscribe. Sekian dahulu. Terima kasih kerana mengikuti. Bye.